Kita mungkin dah dengar The Simpsons ini membuat ramalan masa depan. Bukan saja The Simpsons, ada yang satu kata seorang wanita tua yang buta boleh meramalkan akan berlaku tahun depan, seorang presiden akan terbunuh, peperangan nuklear akan berlaku kehancuran dan sebagainya. Saya nak tunjuk juga lagi satu, iaitu mengenai Bible. Daripada Bible, kitab Daniel, Ezekiel, Book of Revelation dan The Acts of the Apostle menceritakan tentang Gog and Magog, iaitu Yajud Majud, tentang kedatangan Ad-Dajjal, The Beast, Antichrist dan Al-Masih. Menurut Kristian, berdasarkan buku lama, kitab lama dan New Testament, Bible, kitab baru, termasuk cerita perperangan tentera, dikaitkan dengan Iran lah, dikaitkan dengan Rusia sebagai Yajud dan Majud, dan tentang perjanjian, ya, dan sebagainya. Saya akan cuba tunjuk klip ini secara sedutan pada akhir ucapan saya ini. Cuma saya nak beritahu, saya dah terangkan bahawa saya tak berapa minat agama Kristian. Saya jadi atheist, saya menolak Kristian semasa saya muda. Walaupun keluarga saya Kristian, saya terdedah banyak pada kisah-kisah ni. Kerana pertama, saya mengaji, tak boleh kata terlalu mendalam lah. Saya baca buku biasa di British Council mengenai banyak perkara, mengenai sejarah, mengenai sains, mengenai agama lain. Sehingga saya menolak doktrin bahawa dia kata manusia semua berdosa, Isa datang selamatkan kita, dia anak Tuhan dan sebagainya. Tapi akhirnya saya terjumpa Al-Quran, datang dari Islam, memeluk Islam, bukan revert. Dan saya lihat dalam Al-Quran menjawab banyak persoalan saya, dan saya jumpa guru-guru yang dapat menjawab persoalan saya. Benda yang pokok kenapa saya menolak akhir zaman, menolak kisah penyelamat, tak kisahlah Al-Masihi ke Al-Mahdi, kedatangan semula Isa alaihissalam, Jesus Christ, boleh mengubah keadaan politik dunia, mengawal politik dunia, menyelamatkan kita, mendatangkan kesejahteraan, adalah bertentangan dengan naratif Al-Quran secara keseluruhan maupun terperinci. Saya dah beri dalam klip-klip saya yang lepas bahawa tak ada siapa boleh tahu saat akhir mati kita pun. Yang dikatakan tanda-tanda kiamat adalah salah, kerana tidak ada kiamat di dunia. Kiamat ialah di akhirat. Yaumil kiamah, di padang mahsyar. Kiamah bermakna bangkit. Kita baca surah Al-Qiyamah adalah jelas. Surah Al-Waqiah lagi jelas. Dia mengenai masa keturunan sekali. Dan juga secara rasional, kalau kiamat berlaku katakan tahun depan, 8 bilion manusia terkena. Mana pergi 100 bilion yang dah lepas, nenek moyang kita, daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi-Nabi, ya, ratusan ribu tahun lah kalau ikut Islam, dia kata 50,000 tahun. Tak kisah 100 bilion atau banyak bilion dah meninggal. Ya, kita tengok sejarah manusia. Dan juga psikologi kisah-kisah ini memang kepada saya bisikan syaitan untuk buat kita mengharapkan atau melihat terpesong kepada satu kuasa lain, bercanggah dengan ayat yang menyatakan Allah lahul mulk, dia berkuasa ala kulli syai'in qadir. Saya dah cerang dengan banyaklah bahawa Nabi pun tak tahu apa akan berlaku pada dia esok. Surah Al-Ahqaf ayat 9, ya. Dan tidak ada siapa tahu saat akhir, dan itu tak penting. Kita lihat semua surah-surah Allah. Yang penting seperti mana dalam Al-Fatihah ada, Malik Yaumiddin, tahu bahawa awak akan dihisap. Ya? Jadi hidup kamu, hidup dengan tak ada tanggapan. Dan saya tengok orang tu jadi paranoid, takut, stres.
Macam-macam dia buat, dia prep makanan semua, padahal kebuluran tak boleh kena pada orang beriman. Jadi bukan saya menentang ayat Allah, saya menyokong ayat Allah. Dan saya terbukti, Alhamdulillah, bila pandemik yang berlaku 3 tahun kebelakangan ini, Alhamdulillah, Allah lindungi kami, selamatkan kami, tidak dicucuk, dituduh macam-macam, dicemooh macam-macam, cuba disusahkan, tapi kerana beriman kepada ayat Allah, la khaufun alaihim walahum yazanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada takut dan bimbang pada mereka. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Kerana beriman dan bertakwa. Mengenai prep makanan, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Bekalan untuk pergi haji. Ya. Jadi rezeki itu bila kita guna ayat-ayat ni, wa mayattaqillah, ayatul kursi, in tansullaha yansurukum wa yusabbih aqdamakum, hasbanallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Saya melihat pada ayat bukan saya kata meratib semata-mata, tapi isi kandungan dia menyelamatkan saya, alhamdulillah. Saya nak kata kerana membetulkan fahaman saya bahawa tidak ada apokalips, tidak ada kehancuran yang hancur. Jisim kita tak hancur, kita mati kita akan jadi debu, tulang, tenaga, law conservation of matter. Dia berpindah jisim. Ini ada perbincangan antara Imam Ghazali dengan Ibn Rushd. Mereka sama-sama setuju. Ya? Imam Ghazali pun pakar sains dan matematik. Jadi yang hancur adalah persepsi kita tentang alam, tergulung. Ada orang memberitahu bila saat dia nak mati tapi dapat selamat, sebelum mati lemas dia nampak seluruh alam ni tergulung jadi satu. Seluruh hidup dia jadi macam sesaat, instant. Okey, tak apa, kita ketepikan tu. Tapi dia tak boleh kena pada semua orang, kerana semua orang lain masa sepanjang zaman. Jadi kiamat ialah semua orang, ini guru saya mengajar juga, Syekh Sufi saya, adalah satu hari. Adam meninggal, kamu meninggal, cucu cicit kamu meninggal, disokong di surah Waqiah, mati, tapi esokan satu hari semua bangkit. Ia di luar masa dan ruang, bukan ada di satu tempat. Tapi akhir zaman, Bible ni semua cuba samakan kingdom of God on earth. Syurga Allah atas dunia akan 1000 tahun aman. Ini semua adalah ajaran asing dalam Bible yang tak tahu siapa penulis dia, siapa rawi hadisnya. Tiba-tiba jadi sahih dalam sunan sitan kita. Ya. Jadi pendapatan ini saya selalu buat panjang lebar, tapi di sini saya nak beritahu satu poin kerana nak cukup 10 minit. Saya nak isikan kandungan yang saya janjikan tadi. Kalau ada pertanyaan boleh sila bertanya lagi. Mungkin saya buat live dalam Facebook dan TikTok atau YouTube untuk bincang ini dan lebih lanjut lagi. Sekian, terima kasih. Harap boleh dengar lagi video-video klip yang lain dan boleh bertanya dengan bebas. Assalamualaikum. Did you know that the Bible foretells a 1,000,000-man army from the east, potentially referencing China? It says the Euphrates River will dry up, allowing this army to cross into Israel. In recent years, something unprecedented occurred. The Euphrates, which has always flowed, dried up. This could be seen as fulfilling this prophecy. But don't just believe me, look it up for yourself. Ezekiel 38 is another interesting chapter. It speaks of two nations, Gog and Magog, which many believe represent Russia and Iran. It foretells a war where Israel is surrounded by these nations. Intriguingly, Russia recently entered a treaty with Iran, just as prophesied. Iran backs two groups, Hezbollah to Israel's north and Hamas to its south. Currently, Hamas is urging Hezbollah to join forces against Israel. This situation mirrors Ezekiel 38's prophecy about Israel's enemies surrounding it. According to the Bible, when this happens, God will miraculously intervene, defending Israel and vanquishing its foes. Such events might soon be broadcasted on our screens. A pressing question arises: will the rapture occur before or after these events? Subsequent to God's intervention, a figure known as the Antichrist will emerge, promising peace. This indicates just how near we might be to witnessing these prophecies firsthand. There's prophecies in the Bible that must come to pass just before Jesus' return, and many of them relate directly to the nation of Israel. Daniel chapter 9 foretells that in the last days, the Antichrist will sign a peace treaty or a covenant with the nation of Israel.